Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama anda dalam Agenda Awani. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ketika melancarkan buku Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu di Karangkraf pada hari Khamis ada bertitah mengenai gejala rasuah berada dalam skala yang berbahaya. Itu satu. Baginda juga bertitah bahawa tidak perlu untuk menyembunyikan gajah rasuah yang berlaku dalam masyarakat. Ini dapat dirujuk dan juga dilihat kepada aduan dan juga laporan yang diberikan kepada SPRM dan juga laporan yang dikeluarkan oleh PAC dan juga beberapa laporan audit contohnya. Bagaimana kita melihat perkara ini dalam jangka masa panjang? Saya cukup besar hati, saya bersama dengan penulis buku ini sendiri iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan, merupakan Profesor Emeritus IIUM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Banyak untuk kita ceritakan bedah siasat terhadap buku tersebut, tetapi saya mungkin mengambil pendekatan mudah dalam membuka bicara ini dengan melihat kepada pendekatan Prof Tan Sri untuk melihat kepada meletakkan kemunafikan dalam politik itu dan juga korupsi. Prof mengatakan dalam ucapan Prof semalam bahawa Prof bukanlah orang politik dan tidak pernah terfikir untuk bercerita mengenai politik. Tapi mengapa sehingga ke tahap ini perlunya kita berbuat sesuatu mengetengahkan isu ini dan juga agak keras meletakkan perkataan munafik dan juga politik Melayu itu secara spesifiknya, Prof. Silakan. Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Encik Zulfikri, saya terima kasih kepada Astro Awani kerana mengundang saya dan juga memberi peluang untuk bercakap sedikit tentang buku yang telah dilancarkan semalam oleh Tuanku Nazrin. Saya dah barangkali dalam 2-3 minggu lagi 80 tahun. Dan saya sebagai orang akademik tak pernah fikir nak masuk soal politik lah kan. Tapi bila dah sampai, dah jadi macam gajah dalam bilik dan juga kanser yang terminal, saya rasa saya kena berbuat sesuatu lah. Saya pun bertanggungjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kemudian nanti akan ditanya apa kamu buat. Ini penyakit yang bahaya dan orang akademik diam. Jadi itulah satu yang mendorong saya untuk bercakap. Kenapa saya gunakan kemunafikan? Ya? Jarang orang kaitkan perkara munafik dengan politik kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kepada, saya gunakan munafik itu dalam pengertian yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bila orang munafik, tanda orang-orang munafik itu ada 3, iaitu bila dia bercakap dia berbohong, bila dia berjanji dia mungkir, bila dia diamanahkan dia curang. Ketiga-tiga perkara ini dilakukan oleh orang politik. Berbohong ialah perkara biasa dalam politik kan. Diamanahkan, bila dia pegang kuasa dia curang, ya. Dan bila apa satu lagi tu bercakap bohong, kemudian bila dia amanah dia curang, dan bila dia diberi tanggungjawab, janji dimungkiri. Dia mungkir janji. Banyak berlaku kan. Jadi saya rasa kalau kita kaitkan dengan unsur agama, mudah-mudahan hati mereka yang terlibat itu akan tersentak. Tapi kalau tidak kaitkan agama, dia rasa ini perkara biasa. Because berbohong dalam politik ini perkara biasa dalam dunia. Ya, dalam dunia, kalau tak berbohong, itu bukan politik kan. Sampai begitu. Bagaimana Prof mengatakan bahawa kita kena kaitkan dengan agama. Akan tetapi agama itu seringkali ditunggangi oleh orang politik. Satu perkara. Dan keduanya, kalau dapat dilihat Prof, dalam agama itu mencakupi segala hal dalam politik. Tadbir urus, amanah, malah rasuah itu juga dibincangkan secara baik dalam Al-Quran dan juga dalam hadis dan sebagainya. Kenapa orang politik tidak mengangkat ini sebagai satu perkara yang
menjadi satu fundamental ataupun asas Ya. kepada perjuangan mereka. Walaupun mereka memperjuangkan agama, kata mereka. Ya. Begini, Zul, apa ni semalam rasanya Tun Musa hitam. Tun Musa pernah bercakap. Dia kata kita mesti faham orang Melayu berubah bila berlakunya NEP daripada kecenderungan kerohanian kepada materialisme. Ya. Jadi faham kebendaan itu menjadi realiti, ya. Akhirnya nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak tidak penting lagi. Yang penting ialah pragmatisme, ya. Jadi dan keuntungan dan sebagainya, ya. Dan dunia politik dan budaya politik yang kita yang wujud ini ialah import daripada luar, daripada dunia barat, ya. Politik itu tidak ada kaitan dengan agama. Jadi mau tidak mau orang politik kebanyakannya terpisah dari kesedaran agama. Yang menunggangi agama untuk kepentingan politik itu sama juga bagi dia. Agama ini kita guna sebagai alat untuk membuaikan sentimen rakyat saja. Dan Prof, bagaimana kalau kita melihat juga, Prof mengungkapkan Tun Musa Hitam dia berkatakan mengenai perubahan masyarakat Melayu itu kerana hambatan dan juga peluang yang diberikan untuk membantu rakyat Melayu, orang Melayu sendiri. Satu perkara. Tapi adakah kalau kita kaitkan rasuah, tanggapan terhadap salah guna kuasa itu ada kaitan dengan budaya Melayu itu sebelum merdeka contohnya, ditindas, tidak diberikan peluang dan merasakan bahawa ambil mudah perkara-perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab, amanah, salah guna kuasa dan sebagainya. Mungkin kita perlu beranjak ke belakang sedikit, Prof, dan melihat kepada perubahan masyarakat dan nilai dalam masyarakat itu sendiri. Memang ini yang saya buat dalam buku saya, ya. Artinya kita mesti faham sejarah perubahan dalam budaya Melayu ini dari pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan inilah yang banyak membawa kerusakan, ya, kerana kita tidak mengambil berat lagi nilai-nilai Melayu ini, malu umpamanya kan. Nilai malu itu sudah tidak menjadi masalah lagi kan. Tapi sebelum itu orang Melayu sangat-sangat mementingkan nilai-nilai dan adab-adab dalam yang datang daripada agama sebenarnya. Tapi bila datang budaya politik secara besar-besaran, politik ialah panglima, ya, politik menentukan segala-galanya. Jadi kesetiaan kepada agama bertukar menjadi kesetiaan kepada parti, ya. Dan kesetiaan itu hampir-hampir mutlak, ya. Jadi berlakulah pengasingan politik dan budaya politik daripada nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai agama. Adakah itu menyebabkan bahawa apabila kita bercerita mengenai rasuah, apabila kita bercerita mengenai salah guna kuasa, ada persepsi bahawa saya takut nak cakap begitu kerana saya datang daripada parti politik A, bukannya kepada B. Adakah ketaksupan itu menyebabkan kita tidak ada budaya untuk berani bercakap benar? Kita tidak ada budaya untuk menegur mereka yang berada di atas. Walhal dalam politik itu, yang paling berkuasa ialah mereka yang berada di kebanyakan ini, rakyat, ahli-ahli politik sebenarnya. Tapi kenapa itu berubah sama sekali, Prof? Politik yang berlaku dalam budaya Melayu, politik antaranya adalah politik patronage. Jadi orang sedar bahawa kalau untuk kita naik dalam politik, kita harus tahu bagaimana untuk mengembirakan pemimpin kita supaya kita nanti diangkat, dinaik ke atas. Jadi untuk naik ke atas itu kita harus tahu budaya politik, iaitu jangan mengkritik pemimpin, ya. Kena setia kepada pemimpin. Sebelum dia masuk di situ, dia penuh dengan idealisme. Tetapi idealisme itu terpaksa diletak di luar bila dia masuk dalam realiti politik di mana patron yang menentukan
masa depan kita dalam politik itu. Kalau kita nak jadi ketua bahagian umpamanya, itu kena ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin. Jadi di situlah mulainya timbul hilangnya rasa yang benar yang benar itu benar, yang salah itu salah, amar ma'ruf nahi munkar dah tak penting lagi. Prof, dalam ucapan Prof ada menitipkan bahawa semalam ada seakan harapan untuk melihat transformasi itu berlaku dalam politik, dalam perubahan struktur dan juga masyarakat. Ya. Dan ini tidak kita melihat kepada apa yang berlaku pada Mei 2018. Rakyat menolak rasuah pada ketika itu dan itu mungkin menjadi punca kepada berlakunya inginkan perubahan. Namun sejarah juga membuktikan dalam tempoh 4 tahun ini kita seakan begitu bergelut untuk meyakini kemahuan untuk perubahan itu. Mengapa itu, Prof? Dan juga di mana silapnya? Adakah kita, rakyat yang buat keputusan, perlu dipertanggungjawabkan terhadap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh ahli politik? Susah juga saya nak jawabnya kan. Sebab kita lihat perubahan yang begitu besar ya. Mei 2018, tetapi karena berlakunya pengkhianatan, maka apa yang diharap-harapkan itu tidak akan tak ini. Dan yang bukan lepas itu bukan rakyat lagi yang menentukan, tetapi ialah konspirator-konspirator dan ahli politik-politik yang mempunyai cita-cita untuk berkuasa, sebab mereka pernah mengalami kegagalan, sekarang mereka dapat peluang untuk hidup semula. Jadi mereka yang menentukan agenda, bukan rakyat. Sebab itu rakyat sekarang ini menginginkan suatu perubahan yang benar-benar berlaku sehingga tidak akan ada lagi budaya politik yang penuh dengan rasuah dan juga dengan fitnah, memfitnah dan sebagainya. Tapi adakah rakyat perlu rasa kecewa ataupun membiarkan keadaan berlaku? Adakah rakyat, ada ramai yang berkatakan bahawa apabila kita bercerita mengenai politik wang, kita bercerita mengenai rasuah, kita melihat kepada kepimpinan. Okay. Seolah-olah rakyat ini tidak bijak untuk menilai. Adakah Prof bersetuju bahawa rakyat tidak bijak untuk melawan rasuah ini, tidak celik melihat perkara yang berlaku sebenarnya, Prof? Saya fikir oleh kerana pada kesadaran ini tidak digemblengkan oleh sesuatu, maka kesadaran tentang anti rasuah dan sebagainya tidak memberi kesan membawa transformasi. Sebab itu saya mencadang transformasi berdasarkan kepada nilai-nilai akhlak dan perlu kepada kerjasama pelbagai kekuatan dalam masyarakat. Dan semalam tuanku rasanya ataupun Tan Sri Zaini Anwar mengatakan hari ini ialah gembeling 3 forces. Royalty, ya, kemudian cendekiawan, NGO dan orang politik. Ya. Jadi perlu digembelengkan sehingga wujud suatu kekuatan yang bersatu. Jadi barulah rakyat boleh melihat suatu transformasi insya-Allah. Tapi saya katakan bahawa transformasi itu hendaklah dilakukan oleh parti-parti politik sendiri. Jadi kita tidak boleh mengharapkan rakyat melaung, tapi parti politik seperti biasa kan. Mereka yang harus melakukan transformasi. Dan transformasi ini transformasi yang sangat-sangat mendalam, menyentuh hati, ya. Sebab itu saya menekankan mekanisme dalam transformasi ini apa yang saya katakan tarbiyah ruhiyah, tarbiyah kerohanian, ya. Sebab yang nak dibaiki itu hati, ya, hati pemimpin yang penuh dengan tamak haloba dan cita-cita dan gila kuasa, gila harta, gila pangkat. Ini semua harus dikikis dan pengikut akan ikut bila melihat pemimpin sudah berubah. Sebab itu transformasi besar-besaran ini harus dilakukan bermula dari parti politik sendiri.
Dan saya dapat kesan ada pemuda-pemuda dalam parti yang merasakan yang harus kita lakukan begini. Tapi mereka terhimpit oleh orang tua-tua yang masih berada di atas. Dan untuk membersihkan itu tidak mudah. Tak mudah. Tak mudah. Ya. Dan bagaimana Prof, kalau kita melihat satu perkara juga, pentingnya untuk ketaksupan itu mendominasi segala-galanya pada ketika ini. Adakah kalau hal berkaitan dengan rasuah juga, ianya semakin membarah kerana ketaksupan rakyat untuk melihat sesuatu isu, sesuatu perkara, kerana ketaksupan politik semata-mata pada hari ini? Adakah itu benar, Prof? Saya fikir bukan kerana ketaksuban politik semata-mata, tetapi budaya Melayu yang sudah rusak itu antara penyebab yang utama. Ketaksuban itu ialah simptom kepada penyakit yang lebih mendasar, iaitu hilangnya nilai-nilai akhlak, ya, rasa malu, rasa bertanggungjawab pada Tuhan, takut akan dihisap nanti, ya. Itu semua dah hilang. Ketaksuban rasa saya tidaklah menjadi faktor yang satu-satunya, ya. Sebab itu saya katakan ketaksuban itu boleh dikikis nanti bila orang-orang politik sedar bahawa mereka harus mengabdikan diri bukan kepada parti tetapi kepada Tuhan. Konsep khalifah itu kan harus ditanam kembali. Banyak benda, banyak ajaran agama yang sebenarnya perlu diolah kembali dan dihayati. Banyak saya berikan 7 ajaran-ajaran penting yang dilupakan atau diselewengkan. Itu nak dihidupkan semula. Diselewengkan kalau dapat Prof menyebut itu. Kerana dalam ucapan semalam Prof menyebut mengenai konsep wasatiyah. Wasatiyah. Ya. Wasatiyah itu juga disalahertikan. Disalahertikan. Mungkin Prof dapat. Okey. Wasatiyah yang maknanya sebenarnya dalam Quran lain, tapi dalam politik, pemimpin politik, dalam masyarakat, guna kesederhanaan. Kesederhanaan. Sedangkan wasatiyah itu bila Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan demikianlah kami, yakni Allah, menjadikan kamu umat wasat supaya kamu menjadi saksi kepada manusia lain dan nantinya Rasulullah akan menjadi saksi pada kamu di hari akhirat. Ini ayat yang sangat besar. Yang tak difahami oleh masyarakat biasa, apalagi orang politik. Jadi di sini ummatan wasat, kalau kita lihat kepada tafsir-tafsir, pertama ialah wasatiyah itu pertama ialah pegangan kepada keadilan. Bukan kesederhanaan, keadilan. Yang kedua, kecemerlangan, khairiyah, kecemerlangan. Kecemerlangan akhlak, ya. Kemudian keterpilihan, bahawa kita ni umat yang terpilih, ya, dan keseimbangan. Keseimbangan ni cukup penting. Kalau nak kata satu perkataan untuk makna wasatiyah, saya kata okey, keseimbangan, bukan kesederhanaan. Jadi keseimbangan ni cukup penting. Dunia akhirat mesti diseimbangkan, ya. Jadi ini dilupakan. Sebab itu saya katakan mana ada parti politik yang meletakkan wasatiyah sebagai matlamat masa depan. Sedangkan ini yang dituntut oleh Allah. Sebab kamu akan jadi saksi, ya. Saksi maknanya umat Islam ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dan akan disoal di akhirat nanti. Apa yang parti politik buat, apa yang negara Islam buat tentang wasatiyah ini. Kita lupa. Ini satu masalah besar. Frasa kata itu mungkin dijadikan slogan. Okay. Tapi lebih mudah, Prof. Slogan aja. Sloganeering.
Tapi lebih mudah untuk diamalkan dan juga diterjemahkan melalui tindakan. Bagaimana kita kaitkan dengan rasuah, Prof? Ya, kalau kita katakan, kalau pegang wasatiyah kan, keadilan ya. Kalau pegang pada keadilan, itu satu daripada senjata menentang rasuah. Ya, adil itu kepada semua yang berhak, yang beri hak kepada mereka. Ya, tapi ini kita mengambil hak rakyat. Ya, sedangkan adil itu hak rakyat mesti dikembalikan kepada rakyat. Hak pengundi mesti dikembali. Yang kedua ialah cemerlang akhlaknya itu. Ya, jadi sedangkan dalam budaya rasuah ini menunjukkan akhlak yang sangat-sangat buruk. Ya, jadi sebab itu bagi saya dalam proses transformasi pendidikan kerohanian ini, ajaran tentang wasatiyah itu merupakan satu ajaran yang sangat penting. Kemudian konsep umat. Kita umat dah jadi biasa umat. Tapi ummah itu satu konsep yang baru yang Allah ciptakan untuk umat Islam faham. Ya, dan kita ialah umat memimpin. Zaman yang lihat kepada semuanya. Prof, satu perkara lagi ialah apabila kita cerita pasal konsep agama, orang Melayu, orang Islam, kalau konteks kita di Malaysia, kita cukup mengambil berat isu aurat, isu haramnya babi itu. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan rasuah contohnya, seolah-olah kita boleh memberikan diskaun tertentu kepada mereka yang didapati bersalah kepada perbuatan itu. Di mana kita nak tarik ataupun letakkan paksi yang sebenarnya bagaimana? Ya, inilah karena yang disebut tadi itu haram halal sudah jelas kan, haram babinya, haram uang interest ya kan, bunga itu, tetapi mengambil penyalahgunaan kuasa ini tidak nampak haramnya itu kan. Apalagi bila pengikut parti mendapat sebahagian daripada habuannya, dia dapat tu. Sebab itu walaupun mahkamah dah kata kamu bersalah, tetapi yang pengikut-pengikut yang taksub ini mengatakan dia tidak bersalah, because dia selama ini hidup alhamdulillah berkat daripada pemimpin yang dapat kekayaan begitu banyak, dia bagi habuannya kepada pengikut-pengikut yang setia tadi. Jadi kita tak beranilah untuk bersuara. Ya. Bagaimana untuk mereka yang membenci rasuah, yang ingin mengangkat nilai-nilai yang murni ini untuk menolak penyalahgunaan kuasa, menolak perbuatan rasuah, perlu berada di satu lingkungan yang di atas. Kerana itu tidak mudah. Kadang-kadang apabila kita mengatakan bahawa kita benci rasuah, seolah-olah kita anda tidak sebahagian daripada kemahuan masyarakat. Dalam konteks ekonomi yang mencabar pada ketika ini, kadang-kadang perkara itu dipandang enteng contohnya. Bagaimana kita nak melihat, Prof, mereka yang percaya kepada untuk menolak rasuah ini perlu istiqomah dalam sifat mereka dan juga perjuangan mereka. Kerana kadang-kadang isu rasuah, salah guna kuasa bukan isu orang yang di atas sahaja, tapi bermula daripada diri kita. Pada pandangan Prof bagaimana? Ya, itulah rasa saya institusi pendidikan harus memainkan peranan yang penting lah kan. Di universiti dan di sekolah mestilah dimasukkan dalam kurikulum itu tentang rasuah ini kan. Benci rasuah seperti kita khinzir itu kan. Jadi sepatutnya begitu kan. Jadi hadis-hadis tentang rasuah ini mesti dipopularkan. Itu satulah. Yang kedua, budaya membentuk pemimpin. Kita tidak ada suatu institusi yang membentuk pemimpin. Ya. Kita ada institusi membentuk pentadbir. Tetapi pemimpin, saya cadangkan nanti kalau dapat 3 gabungan kekuatan ini dapat mewujudkan suatu macam akademi kepemimpinan umat itu berdasar kepada wasatiyah, berdasar kepada umat dan prinsip
paradigma kerohanian yang saya sebut tadi. Jadi insya-Allah dia akan, saya optimis walaupun saya sangat kritikal, tapi saya optimis sebab saya lihat dengan rasuah Busters umpamanya kan, juga Asrul Awani ikut sama, jadi media, NGO dan pemimpin yang sedar, masih ada pemimpin politik yang tidak dirusakkan oleh rasuah. Saya tak kata pemimpin politik semua tidak, ya, masih ada. Jadi mereka ini boleh bergerak bersama, bukan satu grup saja. Saya nak banyak grup sekarang ini bekerja untuk menentang, sebagaimana yang disebut oleh Datuk Usam, rasuah ialah musuh negara yang pertama. Itu satu slogan yang baik yang harus dipopularkan. Tan Sri, Prof, bagaimana kita melihat juga apabila Prof mengatakan bahawa ada lagi pemimpin politik yang menolak rasuah, yang membenci rasuah. Tapi persepsi rakyat pada hari, orang politik ni semua sama sahaja. Itu persepsi umum. Betul. Bagaimana mungkin pesanan Prof kepada mereka ahli-ahli politik yang masih putih warna ini dan juga kepada rakyat secara keseluruhan, kerana itu perlu didokong juga. Betul. Pesanan Prof akhirnya. Begini. Jadi saya merasa saya optimis bahawa selagi masih ada ahli-ahli politik, pemimpin politik yang masih lagi menghargai nilai-nilai agama, boleh bekerjasama dengan orang-orang lain dan juga dengan parti-parti politik. Jadi mereka harus berada di atas parti, bukan berada dalam kongkongan parti, ya. Jadi kita punya kesetiaan ialah kepada ummah wahidah, bukan kepada parti kita sahaja. Jadi pemimpin yang besar ialah pemimpin yang dapat berada di atas ketaksuban partinya, dan saya harap ini akan berlaku. Dalam buku saya kata mungkin dalam jangka waktu tidak lebih daripada 1 dekad, ya, setahun, 2 tahun. Mungkin lepas G15, mungkin G15 kemelut politik tak selesai juga, kan, mungkin, ya, kerana kita masih pecah-pecah, kan, tetapi selepas itu mungkin kita akan ada suatu kesedaran barulah. Okeylah, kita harus meletakkan ini di belakang, kita menuju ke depan kepada ummatan wasata, mengharapkan keridaan Allah, mencari keridaan Allah, dan dengan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin baru, insya-Allah. Binik kata ini mungkin waktu sukar untuk kita menangani dan juga menentang rasuah. Tetapi selagi niat dan juga perubahan itu mahu kita lakukan, insya-Allah kita akan menuai hasilnya. Terima kasih Profesor Emeritus Tan Sri Muhammad Kamal Hassan kerana sudi bersama kami dalam agenda awal malam ini. Ini tak sampai suku daripada apa yang terkandung dalam buku Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik. Anda boleh dapatkannya karya Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan. Kami berkongsikan sedikit, mungkin dapat manfaat untuk kita yang mendengarnya pada malam ini. Sekian sahaja agenda awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.